Terkini PRN Melaka, 12 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama saya, Khalis Kadir. Keakraban Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dengan penduduk kampung tidak dapat disangkal. Apatah lagi beliau kerap mengunjungi rakyat di lapangan tanpa perlu menunggu ada pilihan raya. Perkara itu diakui sendiri oleh salah seorang penduduk sekampung dengannya yang melihat sikap peramah Datuk Seri Sulaiman yang masih kekal sejak di bangku sekolah lagi. Salah seorang penduduk, Rosnani Osman berkata, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu itu kerap turun padang menyentuni meskipun sekadar duduk minum petang di warung tepi jalan. Bagi seorang anak muda, Mas Nur Wandi Mahadi, walaupun pentadbiran Barisan Nasional singkat di bawah Datuk Seri Sulaiman, namun rekod prestasi parti itu perlu diteruskan kerana terbukti mampu membawa kestabilan. Bagi seorang lagi anak muda, Nabil Muzakir Muhammad, rakyat Melaka perlu membuka mata atas kesilapan mereka memilih Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 dan ia tidak perlu diulangi semula. Katanya, cukuplah Melaka diperintah PH selama 22 bulan dan Datuk Seri Sulaiman perlu dipilih semula untuk mentadbir semula kerajaan negeri Melaka. Sementara itu, Muhammad Ridwan Ahmad berkata, Melaka memerlukan sebuah parti politik yang boleh mewujudkan kerajaan yang stabil dan tidak boleh diganggu-gugat mana-mana pihak. Katanya, kerajaan yang stabil mudah membuat keputusan terbaik untuk rakyat. Justru PRN ini adalah peluang terbaik untuk rakyat membuat keputusan yang terbaik. Berita seterusnya, Pergerakan Wanita UMNO Selangor percaya 5 calon wanita Barisan Nasional BN dalam pilihan raya negeri PRN Melaka menunjukkan kepimpinan parti mengiktiraf peranan kaum Hawa. Ketua penerangannya Suhaila M. Zain berkata, PRN Melaka memang menguji BN untuk menterjemahkan keupayaan dengan memperkenalkan calon-calon wanita yang diakui hebat. Beliau yang Ketua Pergerakan Wanita UMNO bahagian Kota Raja percaya kesemua calon itu mempunyai 3 kriteria yang digariskan oleh pucuk pimpinan, iaitu calon boleh menang, winnable, boleh diterima, acceptable dan disukai atau disenangi, likeable oleh pengundi Melaka. Katanya, kesiapsiagaan jentera wanita UMNO dan BN telah mencapai sebanyak 120%. Persediaan termasuklah tumpuan kawasan yang perlu diberi penekanan bagi memastikan kemenangan secara menyeluruh dan majoriti bagi PRN Melaka kali ini. Suhaila turut berharap kesemua jentera BN perlulah mematuhi prosedur operasi standard bagi pencegahan COVID-19 sepanjang PRN Melaka. Baik, kita ke berita berikutnya. Perikatan Nasional akan melancarkan manifesto pakatan itu bagi pilihan raya negeri PRN Melaka Ahad ini, kata penyelaras gerak kerja penerangan kempen PN bagi PRN Melaka Badrul Hisham Syaharin. Badrul Hisham atau Cikgu Bad berkata, manifesto yang antara lain berjanji untuk mewujudkan kerajaan stabil di Melaka dan anti rasuah akan dilancarkan secara hybrid oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bercakap kepada Bernama, katanya, untuk memastikan standard operasi prosedur SOP dipatuhi, ia diumumkan secara hybrid. Bagaimanapun, Badrul Hisham berkata, waktu pelancaran manifesto tersebut belum dimuktamadkan. Rabu lepas, Barisan Nasional BN melancarkan manifesto BN Melaka 5 tahun bersempena PRN Melaka yang menggariskan satu matlamat di samping 5 teras dan 103 inisiatif. Pakatan Harapan PH pula melancarkan manifesto Pelan Tindakan Maju Bersama Harapan yang mempunyai 3 teras utama, iaitu Melaka Sejahtera, Melaka Makmur dan Melaka Stabil yang menggariskan 32 inisiatif. SPR menetapkan tarikh mengundi bagi PRN Melaka pada 20 November dan undi awal pada 16 November berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober lepas selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri. Lagi tentang PRN Melaka, selepas penamaan calon pilihan raya negeri PRN Melaka pada 8 November lalu, media sosial dihujani isu sijil palsu yang dikaitkan dengan calon N21 Duyung, Datuk Kamaruddin Siddiq. Tidak mahu lagi berdiam diri, Pesuruhjaya PAS Melaka itu bertindak mendapatkan khidmat nasihat peguam.
Katanya beliau sudah pun merujuk kepada peguam untuk tindakan selanjutnya dan sebenarnya serangan peribadi seumpama itu telah berlarutan sejak 2018. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Melaka Memilih terbitan Malaysia Gazette malam tadi. Katanya buat masa sekarang peguam sedang mengumpul semua bukti dan beliau tidak gentar kerana telah tahu siapa pelakunya. Datuk Kamarudin juga menuntut agar si pelaku membuat permohonan maaf secara terbuka. Katanya si pelaku juga pernah disaman oleh UMNO pada tahun 2017 dan akhirnya dia membuat permohonan maaf kerana memfitnah. Ditanya mengenai sijil akademik, Datuk Kamarudin berkata beliau akan menunjukkannya dalam masa terdekat. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.